Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TS25. Bertemu sekali lagi kita dalam kuliah yang ke-7, masih lagi di bawah modul 1 yang bertajuk Mengurus Perubahan Sekolah TS25 berdasarkan model Kotter. Okey ya. Baik. Setelah kita terima TS25 sebagai satu wadah untuk kita transformkan sekolah, maka kita kena urus perubahan itu. Sebagai PGB, kita kena tahu dan kita kena faham kaedah bagaimana kita nak urus perubahan. Bagaimana kita nak melaksanakan transformasi yang telah pun meresapi dalam jiwa di sekolah kita. Baik. Ada 8 langkah kalau kita ikut model Kotter ini. Bagaimana kita nak mengurus perubahan. Ya? Okey. 8 langkah itu terbagi kepada 3 kategori. Baik. Yang pertama, PGB mewujudkan iklim untuk berubah. Tugas kita mewujudkan persekitaran, mewujudkan ekosistem, mewujudkan iklim untuk warga kita berubah. Caranya buat macam mana? Baik. Langkah pertama, kita mewujudkan kesegeraan. Sense of urgency untuk berubah. Ubah minda dulu, iaitu berfikiran positif, menerima perubahan. Kita kena ajak warga kita berfikir secara positif untuk menerima perubahan. Yang kedua, merasionalkan seluruh warga mengapa kita perlu berubah dan untuk apa perubahan itu. Mengapa kita kena laksanakan TS25 ini? Tak lain tak bukan untuk kita menyediakan anak-anak kita supaya dia boleh hidup, supaya dia boleh bersaing, supaya dia boleh mendepani cabaran yang ada dalam IR 4.0. Kita terima ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi yang ada di dalam bilik darjah itu, yang nak kita bangunkan supaya dia boleh hidup nanti bila dia berada dalam arena IR 4.0. Kemudian menjelaskan apa yang perlu diubah. Nak ubah apa? Ini semua langkah yang pertama, ya, mewujudkan kesegeraan untuk berubah. So, tuan pengetua dan guru besar kena faham apa yang kita nak ubah. Langkah yang kedua, masih lagi dalam konteks iklim untuk berubah. Langkah yang kedua ialah membentuk pakatan yang kuat untuk berubah. Membentuk pakatan yang kuat untuk berubah. Pengetua PGB mewujudkan pasukan untuk menggerakkan perubahan. Kita tak boleh bergerak bersendirian. Kita mesti teamwork. Mesti bergabung jalin bersama. Dengan siapa? SLT dan MLT menjadi pasukan penggerak kepada perubahan. Bersepadulah kita bersama SLT dan LT kerana merekalah yang akan menjadi penggerak kepada perubahan ini. PGB seorang-seorang tak mungkin berupaya. Sebab itu kita kena pastikan SLT dan MLT kita berfungsi. Bukan sekadar ada di jawatan, tapi berfungsi melaksanakan tugas dan tanggungjawab sepadan dengan jawatan yang dipegang oleh SLT dan MLT di sekolah kita itu. Baik. Langkah yang ketiga. Masih lagi dalam konteks iklim untuk berubah. Langkah yang ketiga ialah mencipta visi perubahan. Dalam kuliah yang lalu, saya telah terangkan sepanjang lebar berkaitan dengan visi dan misi sekolah. Jadi, PGB bersama dengan warganya ciptakan visi dan misi yang boleh mengubah iltizam, komitmen, cara berfikir, cara bertindak seluruh warga sekolah. Visi dan misi itu bukan sekadar paparan. Dia merupakan satu kata-kata hikmah yang boleh menggerakkan semua warga untuk menujunya. Jangan visi dan misi itu terpapar di dinding sahaja. Ada di kulit-kulit buku sahaja. Ada dalam buku-buku pengurusan begitu sahaja. Dia mesti disebar luaskan, disebar gunakan, dihayati oleh setiap warga supaya dia menjadi motivasi untuk menggerakkan dirinya mencapai visi yang telah ditetapkan bersama.
Sebab itu visi dan misi ini dia bukan hak milik pengetua guru besar seorang. Dia adalah hak milik bersama. PGB hanya menerajui, tetapi visi itu adalah hak milik bersama. Collaborative, participative, ownership dalam mencipta visi dan misi. Dan inilah yang perlu dihayati oleh bersama. Jadi guru besar pengetua kena ciptakan perubahan itu. Jadikan dia sebagai tagline sekolah. Hari-hari boleh disebutkan dalam perhimpunan dan sebagainya. Kemudian langkah yang keempat, termasuk dimensi seterusnya, iaitu PGB melibatkan dan mengupayakan seluruh warga sekolah. Mengupayakan seluruh warga sekolah. So, langkah yang keempat ini mengkomunikasikan visi dan misi. Visi yang telah dibina dalam langkah yang ketiga, kita sebarluaskan, kita sebargunakan di langkah yang keempat. Iaitu, visi dan misi tadi disebarluaskan kepada seluruh warga dan stakeholder melalui berbagai medium seperti dalam mesyuarat dan perjumpaan dengan guru, AKS, AKP, PIBG, dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram, dalam blog dan sebagainya. Mesti diwawarkan, mesti disebarkan. Juga disebarkan dalam perhimpunan pelajar. Visi dan misi setiap kali perhimpunan mesti disegarkan, mesti dibugarkan oleh pengetua sendiri, oleh guru besar sendiri. Baru dia terserap masuk, dijiwai dalam anak-anak kita. Boleh juga dipamerkan di dinding, di lorong dan lain-lain. Dijadikan tagline dalam di pakaian, di baju sekolah. Di baju, bukan baju sekolah, uniform itu maksud saya, baju sukan umpamanya. Di buku, di pamphlet dan lain-lain lagi. Semua itu kita kena fikirkan bagaimana untuk kita menyebarluaskan misi dan visi sekolah. Baik. Langkah yang kelima yang disarankan oleh kota ialah menghapuskan halangan. Saya percaya setiap perubahan yang kita nak buat, kita akan jumpa dengan halangan-halangan. Halangan yang boleh menggagalkan usaha mencapai visi dan misi perlu dihapuskan segera. Cara nak hapus terpulang kepada kebijaksanaan PGB sekian. Halangan dari dalam perlu disegera dihapuskan supaya tidak berlaku lencongan visi. Kadang-kadang kita jumpa dengan halangan yang boleh melenconkan visi, maka kita kena ambil tindakan. Cara, gunakan kuasa atau gunakan kebijaksanaan PGB. Ini terpulang kepada cara masing-masing, kaedah masing-masing, kerana saya percaya tuan-tuan sudah banyak ilmu bagaimana nak menguruskan isu-isu seperti ini di peringkat sekolah. Yang paling penting, jangan ada halangan untuk kita mencapai visi dan misi sekolah. Langkah yang keenam. Langkah yang keenam, PGB membentuk sasaran KPI dan kemenangan jangka pendek. Bila kita sudah ada visi, misi, kita kena ada sasarannya. Tangga-tangga untuk mencapai visi tersebut. Tak boleh kita tak ada check and balance di tengah-tengah dalam perjalanan itu nanti, ya. Mesti ada. Okey, visi dan misi perlu diterjemahkan dalam bentuk KPI, Key Performance Indicator. Tahun pertama apa nak capai, tahun kedua apa nak capai, tahun ketiga dan seterusnya. So, dalam perjalanan itu kita telah temui beberapa kejayaan kecil, small win. Kejayaan kecil ini jangan dibiarkan, dia mesti diraikan bersama-sama warga kita. Walaupun nampak kecil, tetapi yang kecil itu apabila digabungkan dia menjadi besar. Small win diraikan, ia akan menghasilkan big jump. Itu kena ingat. Walaupun dia kecil, kita sama-sama raikan bersama dengan anggota kita. Inilah kejayaan-kejayaan kita yang akhirnya membakar lagi semangat kita untuk mengejar yang lebih besar. Kalau kita tak raih, dia akan hilang begitu saja. Dia tidak akan memotivasikan anggota kita untuk bergerak bersama-sama dengan kita. Yang ketujuh, langkah yang ketujuh ialah mengekalkan momentum perubahan. Di sini PGB kena lestarikan. Okay.
Visi dibugarkan. Momentum perubahan visi dan misi perlu dikekalkan dengan cara memotivasi dan membimbing secara berterusan. Hari ini, fungsi PGB lebih banyak kepada membimbing dan mendorong. Dua, membimbing, mendorong. Peneraju itu memanglah, okay? Tapi banyakkan amalan kita di sekolah ialah membimbing dan mendorong. Bukan menyuruh sahaja. Bukan mengarah sahaja. Kita banyak membimbing dan mendorong. Supaya visi dan misi tadi sentiasa dibugarkan, sentiasa segar dan bugar dalam kalangan warga kita. Setiap lapisan warga sekolah merasai roh visi dan misi yang didokong bersama. Sebab itu kita kena bimbing, kena dorong, tuan-tuan ya. Dan akhir sekali, langkah yang ke-8 kota ialah membudayakan perubahan. Apabila perubahan itu sudah ada, sudah diamalkan, kita budayakannya. Kelestarian visi dan misi sekolah. Visi dan misi dijadikan amalan dan budaya seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah bangga dengan visi dan misi yang didokong bersama. Saya sebut perkataan bangga dengan visi dan misi yang didokong bersama. Yang dibina bersama, didokong bersama, hak milik bersama, kita bangga dengan apa yang kita rancang, kita buat, yang ingin kita capai. InsyaAllah kita akan berjaya dengan cemerlang nanti apabila kita laksanakan sekolah TS25. Dalam perjalanan nak mencapai visi tadi, dalam perjalanan nak mengubah sekolah tadi, sudah tentunya kita akan menghadapi reaksi terhadap perubahan tersebut. Ada golongan guru yang menafikannya. Golongan yang beranggapan perubahan tersebut tidak perlu dan tidak akan membawa kejayaan. Saya percaya tuan-tuan akan jumpa golongan ini di sekolah. Maka apa nak buat? Golongan ini protes dalam senyap. Apa nak buat? PGB perlu dekati secara profesional dan merasionalkan pelaksanaan perubahan secara profesional. Golongan ini kita kena dekati secara profesional. Perlu bersabar dan buktikan melalui impak positif tadi. Perlahan-lahan apabila berlaku perubahan positif, kita rasionalkan golongan ini. Tak boleh kita terus pancung. Kita mesti bersabar dalam konteks golongan ini. Saya percaya dia ada tapi dia tak ramai di sekolah. Golongan yang marah. Yang kedua lebih hebat lagi, marah. Rutin dan keselesaan akan berubah. Kenapa dia marah? Kerana rutin dan keselesaan hari ini dia berubah. Dia tak selesa lagi dah dengan perubahan yang nak dibuat, perubahan yang akan berlaku. Menyebabkan ada golongan guru yang marah. Menentang arus perubahan TS25. Mencabar kepimpinan sekolah. Kita kena pegang prinsip. Tegas tetapi lembut. Lembut tetapi tegas. Golongan ini kita hadapi dengan berlembut dahulu. Pada peringkat awal. Dan jika tak berubah juga, kita perlu tegas. Jika masih menentang. Pengetua ada kuasa. Guru besar ada kuasa. Di sinilah ada kalanya kita gunakan kuasa kita. Untuk mengubah golongan yang marah tadi. Supaya dia tidak mengganggu anggota-anggota yang lain. Jangan terlalu bertolak ansur. Kerana ada kalanya kita akan ditolak secara beransur-ansur. Itu falsafah yang saya pegang ketika saya jadi pengetua dahulu. Bertolak ansur boleh, berlembut boleh, tapi jangan terlalu bertolak ansur sehingga kita ditolak secara beransur-ansur. Baik, golongan yang ketiga adalah golongan takut dan bimbang. Apa yang akan berlaku ni? Apakah beban yang akan kami terima? Ini persoalan besar yang ditanya oleh golongan-golongan ini. Golongan guru yang ragu-ragu dan tidak yakin dengan perubahan yang dibawa oleh TS25. Apa nak buat? Golongan ini PGB perlu berikan banyak input, banyak motivasi, banyak bimbingan, banyak lawatan penanda arasan di sekolah-sekolah yang sudah berjaya. Sedarkan mereka, celikkan mereka, raihkan kejayaan kecil bersama mereka. Golongan ini dia was-was sebagainya. Ya. Tapi dia mau. Cuma dia tak ada input. Dia tak ada ilmu. Dia tak ada pengalaman. Inilah golongan yang perlu dipupuk dan dibimbing.
Yang keempat, golongan yang tak ambil peduli. Golongan guru yang tidak peduli dan tidak ambil tahu tentang TS25. Dia tak kisah. Lantaklah apa yang nak berlaku, dia tetap dengan cara dia. Mengelak atau lari dari perubahan. Apa nak buat? PGB dekati secara individu dan pisahkan kumpulan mereka dan pasangkan mereka dengan guru yang aktif. Itu amalan yang pernah saya buat. Jangan biarkan dia sekelompok dalam kumpulan yang sama, tapi kita pisahkannya, kita padankannya, kita rakankannya dengan guru-guru yang aktif. Supaya dia juga boleh berubah. Tapi ingat, jangan hak aktif pula dipengaruhi oleh yang pasif. Okey? Yang kelima, penerimaan. Ini bagus, guru yang menerima. Saya percaya di sekolah ramai guru yang menerima. Cuma mereka tak ada ilmu, tak ada pengalaman. Guru yang menerima ini, kelompok ini, guru-guru yang berfikiran positif dan menerima perubahan. Merekalah boleh kita jadikan sebagai tenaga penggerak MLT untuk menjayakan projek TS25. Mereka perlu dibimbing secara efektif. Inilah orang utama kita yang akan menggerakkan nanti. Kita berikan input, kita berikan bimbingan, kita berikan kemahiran, kita berikan tunjuk cara, mereka yang akan menggerakkannya. Dan golongan ini, yang keenam adalah golongan yang hebat. Dia menerima dengan inovasi. Dia bukan saja menerima, tapi dia ada idea-idea baru. Maka golongan guru yang sangat positif dan proaktif. PGB menjadikannya sebagai guru model, guru ikon di sekolah itu. Saya percaya guru-guru baru ramai di sini. Mereka kreatif, mereka kuasai teknologi dan sebagainya. Inilah golongan yang boleh kita angkat sebagai adiwira di sekolah itu. InsyaAllah tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan akan berjaya seandainya kita mengurus perubahan dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, tuan-tuan akan berjaya menjadi sekolah TS25 yang hebat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.